Hi, good morning boys. Okay, hari ni kita akan buat karangan karangan pendek bahagian kertas tua bahagian B. Jadi hari ni kita akan bincangkan saya guna cara yang paling mudah. Okay, sebab saya tahu ramai pelajar yang agak lemah dalam menulis ayat. Jadi saya akan guna cara yang paling mudah, cara yang semua orang boleh buat. Tapi syarat dia ialah kamu mestilah gunakan ataupun ikut apa yang cikgu ajarkan ini satu demi satu. Kalau kamu buat, saya yakin kamu akan pandai menulis sedikit demi sedikit. Okay? Dia tak akan terus pandai, dia akan ada peningkatan dari segi kemahiran kamu. Okey, jadi kita tengok soalan karangan pendek. Baca arahan dulu. Ramai orang tak baca arahan. Berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Pendek je, tak panjang, pendek sahaja. Okey, tapi kalau pendek pun banyak pelajar yang tak dapat buat dengan jawab dengan baik sebab masalah membina ayat salah, kemudian tak ada maksud ayat dan sebagainya, jadi kamu tak dapat markah. Next, okay, kita tengok ini ialah apa? Ini ialah soalan. Jadi perkara yang pertama kita buat ialah kita kena analisis dulu. Jadi analisis nombor satu, kita cari soalan ataupun tajuk. Okay, soalan dia ialah cari apa? Kita cari tema biasanya dekat mana? Depan, belakang, tengah-tengah. Tema biasanya dekat. Ini nombor satu kan? Dia biasanya belakang sini. Okey? Dia bukan yang pertama. Jarang lah tema ni yang pertama. Sebab dia dah ada kata kunci kan? Jadi tema ialah ilmu pengetahuan. Nombor 3, kata kunci ialah apa? Kata kunci dia di depan. Jadi kepentingan ni, kalau KFC mana satu kepentingan ni? KF atau C? Depan dia ialah K. K ni merupakan kesan. Kalau kepentingan ni kesan apa? Kesan positif. Dan yang terakhir, kalau dia ialah kesan yang positif, jadi kesan yang positif, jadi kita gunakan kata tugas. Kata tugas apa kita gunakan? Adalah, dapat ataupun dapat. Ini biasalah kita guna macam ni. Okay, ini asas sahaja. Ada banyak cara lain lagi nak buat ayat, tapi ini asas. Ini kamu kena tahu. Okay, jadi sekarang kita tengok dekat sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 isi. Okay, saya nak tengok mana dulu. Okay, saya nak susun sini 1, sini 2, sini 3, sini nombor 4. Okay, jadi saya dapati saya sendiri perkara yang paling susah dalam menulis adalah untuk membina ayat yang pertama. Dan ayat pertama adalah ayat yang paling susah untuk ditulis. Jadi saya nak mudahkan, satu cara yang saya rasa membantu ialah pendahuluan ataupun ayat yang pertama. Kamu akan gunakan kamu akan gunakan tema. Kamu tengok tema ni positif ke negatif? Tema ini positif. Kalau dia positif, kita akan gunakan frasa seperti sangat penting. Okey. Kalau negatif, dia ada perkataan lain. Ini untuk memudahkan kamu. Jadi tak perlu fikir banyak-banyak. Saya bukan nak suruh kamu buat ayat yang hebat-hebat. Saya nak kamu tulis ayat yang betul sahaja. Okey. Dia bukan menilai ayat yang hebat baru macam hebat, tapi ayat yang betul tu pun sangat penting. Tak guna ayat yang hebat kalau ayat kamu tidak betul. Jadi kita ambil ilmu pengetahuan, kita salin sini. Ilmu pengetahuan, sebab dia
positif. Okay. Penting ni ialah frasa adjektif. Saya nak bagi perkataan yang banyak sikit. Jadi ilmu pengetahuan adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Okey, ilmu pengetahuan bukan cakap belajar saja, belajar untuk pergi sekolah tak. Ilmu pengetahuan ni banyak benda. Contohnya kalau kamu nak main sukan, kamu kena ada ilmu pengetahuan. Kalau kamu nak memasak, kamu perlu ada ilmu pengetahuan. Kalau kamu nak menjadi pemain skateboard, papan luncur yang profesional pun kamu kena ada ilmu pengetahuan. Semua benda perlu ada ilmu pengetahuan. Jadi jangan letakkan fikiran kamu fokus kepada untuk belajar, untuk pergi sekolah saja. Okey. Jadi ilmu pengetahuan adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab tu kita semua orang kena belajar sesuatu setiap hari. Okey. Jadi kita tengok yang pertama. Kamu cakap dia penting. Jadi ini adalah sebab dia. Kenapa dia penting? Jadi yang pertama, memperoleh kejayaan yang baik. Ini ialah ini semua ni. Sorry, ini ialah predikat. Ayat ini belum ada subjek, jadi kena fikirkan subjek. Subjek dia dekat sini. Inilah subjek. Okey, ingat kita dah buat ayat subjek predikat hari tu. Penting. Jadi kita nak guna ni, memperoleh kejayaan yang baik. Jadi kalau dia predikat, maksudnya di belakang dia kena ada subjek. Jadi saya punya subjek, saya akan guna penanda wacana. Hal ini demikian kerana memperoleh kerjaya. Siapa yang memperoleh kerjaya? Siapa? Kita kan? Kita akan memperoleh kerjaya yang baik. Macam mana? Kami cakap dia penting. Sebab apa? Kerana kita akan memperoleh kejayaan yang baik dengan, kita dah cakap cara langkah dia, dengan adanya ilmu pengetahuan. Dan boleh faham? Okey. Ingat tak saya dah ajar beberapa jenis ayat. Saya dah ajar ayat topik pertama, ayat topik kedua, ayat topik ketiga, ayat topik keempat. Okey, jadi ada bermacam-macam ayat. Bentuk ayat yang kamu boleh buat. Jangan buat macam robot. Tapi kalau kamu tak pandai buat cara lain, okey, kamu buat dia ayat yang pertama, kedua, ketiga. Tapi jangan lupa belajar untuk tingkatkan kemahiran menulis. Jangan guna cara yang sama forever. Okey. Jadi dah. Sekarang ni 2. Predikat meningkatkan taraf hidup. Siapa yang dapat meningkatkan taraf hidup? Siapa? Kita. Kita tambahlah penanda wacana. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan taraf hidup. Tambah setelah itu kita juga dapat meningkatkan taraf hidup. Okey, full stop. Dan saya tambah ni je. Dan ini apa? Nampak ni. Tambahkan. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah yang timbul. Okey, tadi dah guna kita akan, kita juga. Kita tukar. Kita nak guna okey, kita nak ambil mana? Kita nak ambil tema. Kita nak buatkan kita nak buat ayat ni. Ni kan menyelesaikan ni. Ini ialah kata kerja transitif. Ini ialah objek. Jadi saya nak buat apa? Saya nak buat dia jadi pasif. Jadi maksudnya objek ini depan. Di samping itu, objek ni objek di depan. Objek ni akan jadi subjek. Itu pentingnya belajar. Masalah yang timbul juga. Kita belum buat, jadi kita guna akan dan. Apa kepentingan dia? Kebaikan dapat. Nampak ni, kita campur ni dengan akan. Kita
next. Dan ini tidak mudah dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Okey, lepas ni yang terakhir, kita nak buat apa? Tadi dah guna ke pasifkan. Ini saya guna cara lain. Kita tak nak guna kita. Saya nak guna contohnya seseorang. Sekali seseorang yang berilmu pengetahuan tidak, ini tak perlu tambah, adalah dapat. Kita boleh cakap dapat, tak boleh. Okey, seseorang yang berilmu pengetahuan tidak mudah saya salin sahaja daripada sini dan saya tambah sikit-sikit sahaja. Okey, sekarang kita kira dulu nak memastikan lebih 50 dan tak lebih 80. Ada 57. Kamu boleh stop ataupun kamu boleh tambah lagi satu ayat ataupun dua ayat. Kalau saya tambah sikitlah supaya lebih complete. Jadi kita dah ada ayat ini kan. Ini kira macam pendahuluan dan kita ada isi. Kemudian kita tutuplah kita punya tu. Kita punya apa? Kita punya karangan. Okay, cara yang paling senang, saya boleh tutup dengan dua ayat. Tapi kalau kamu rasa susah nak buat dua ayat, kamu boleh buat satu ayat. Okay, saya akan buat dua ayat yang kamu boleh pilih satu. Contoh, kesimpulannya, saya guna kaedah yang paling senang iaitu salin semula soalan. Keempat, banyak. Okey, lepas tu kalau habis kat sini habislah 57. 3. Lepas sini jadi 53. Katakan saya nak tambah sikit lagi boleh. Kalau kata banyak kepingan, oleh itu ahli masyarakat ataupun semua orang, okay, hendaklah berusaha mencari ilmu Okey, faham? Faham kan? Okay, kalau faham, muka surat 107 kamu buat. Kamu boleh tengok sini dan salin pun boleh. Yang penting yang dah dengar, dah tonton dan dah belajar. Okey, bye.